Yang berhormat tiada dalam Dewan. Saya seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad bin Alamin Kimanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Kimanis nombor 7. Sila Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau timbalannya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kimanis yang bertanyakan soalan ini. Tuan Yang di-Pertua, secara umumnya strategi dan hala tuju Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkaitan ekspor dan import negara adalah yang pertama, meningkatkan ekspor dan yang kedua, menggalakkan penggantian barangan import. Dan langkah-langkah yang telah diambil oleh MITI menerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRID, untuk meningkatkan ekspor negara adalah seperti berikut. Pertama, membantu syarikat menjalankan promosi ekspor dengan memperkukuhkan Grant Pembangunan Pasaran ataupun dengan izin Market Development Grant, MDG, menerusi platform digital di mana MATRID telah memperluaskan skop MDG untuk menampung kos penyertaan syarikat Malaysia di dalam pameran perdagangan antarabangsa secara maya di dalam ataupun di luar negara dan juga menampung sehingga 30% kos logistik termasuk pengangkutan dan pergudangan bagi penghantaran produk ke luar negara. Dan bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Oktober 2020, permohonan daripada 1,250 syarikat telah diproses dengan grant sebanyak 20.85 juta telah disalurkan. Keduanya menyediakan pelbagai risikan pasaran untuk pengeksport yang boleh diakses secara atas talian menerusi perkhidmatan MyExport. Yang ketiga, melaksanakan padanan perniagaan antara pengimport luar negara dan pengeksport Malaysia melalui program e-BizMatch. Keempat, menggalakkan syarikat-syarikat tempatan menggunakan platform digital melalui program e-trade. Dan kelima, menggiatkan program-program pemerkasaan pengeksport melalui latihan pengeksport melalui kaedah webinar. Tuan Yang di-Pertua, untuk menggalakkan penggantian import pula, MATRID melalui Global Sourcing Program dengan izin giat mendorong syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk membekalkan komponen kepada syarikat pengeluar di Malaysia termasuk syarikat multinasional, dan kita juga menggalakkan syarikat tempatan meningkatkan akses pasaran global dengan integrasikan syarikat Malaysia ke rantaian bekalan global dunia. Tuan Yang di-Pertua, langkah-langkah bagi meningkatkan keyakinan pelabur asing. Pertama, untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing, kita mewujudkan kerjasama yang erat di antara MITI dan juga agensi di bawahnya seperti MIDA dengan agensi-agensi di setiap negeri termasuk di Sabah, di mana Sabah kita bekerjasama dengan melalui pejabat MITI wilayah Sabah dan pejabat MIDA negeri Sabah dengan Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dan Sabah Economic Development dan Investment Authority sedia. Keduanya memperkenalkan berbagai skim insentif cukai dan pelaburan melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana untuk menarik pelabur asing ke Malaysia. Dan ketiga, memudahkan proses kelulusan dan mempercepatkan pelaksanaan projek melalui penubuhan unit PACU, Project Acceleration and Coordination Unit. Dan keempat, memberi kelulusan lesen pengilang tidak sensitif dalam tempoh 2 hari melalui platform digital EML. Kelima, menubuhkan One Stop Center OSC untuk memudah cara urusan kemasukan pelawat perniagaan. Dan kita juga mengadakan dialog dengan Kedutaan Persetujuan Tinggi Asing, Dewan Perniagaan, Persatuan Industri untuk mencari penyelesaian kepada cabaran yang dihadapi. Tingkatkan keyakinan pelabur di Sabah oleh kerana kita berhadapan dengan fenomena global yang luar biasa, COVID-19. Pelaburan agak sedikit membimbangkan kita di Sabah itu. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyatakan bahawa galakan cukai sedia ada bagi Sabah Development Corridor SDC dilanjutkan hingga tahun 2022. Itu yang maklumat yang kita terima. Dan soalan saya, apakah sektor pelaburan yang diberi tumpuan di Sabah dan khususnya di Kimanis barangkali kalau ada. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kimanis yang begitu prihatin terhadap kemajuan dan juga kehidupan rakyat Sabah. Dan untuk makluman Yang Berhormat Kimanis, berkenaan dengan sektor pelaburan yang diberi tumpuan, kita boleh berpandu kepada projek flagship di bawah Sabah Development Corridor SDC yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, di mana ia merangkumi pelbagai
kluster seperti berikut. Yang pertamanya ialah pelancongan dan ekonomi kreatif seperti reka bentuk produk seni craft, fashion, aksesori. Dan keduanya ialah penternakan dan industri pembuatan yang berasaskan kepada hasil keternakan. Dan ketiga ialah industri yang berasaskan pertanian, di mana lokasi pembangunan sektor ini adalah terletak di kawasan Yang Berhormat Kimanis dan juga di Papar, di mana ia termasuk penghasilan produk halal, farmaseutika dan biofarmaseutika dan juga bioteknologi. Dan keempat ialah industri berasaskan kelapa sawit, kelima industri berasaskan petroleum dan gas, kelima hub pendidikan dan juga yang terakhir ialah dengan izin Marine Integrated Cluster. Tuan Yang di-Pertua, saya fikir ini merupakan sektor-sektor pelaburan yang kita akan beri tumpuan dan saya yakin dan percaya kerjasama yang erat di antara Sabah dengan Kementerian MITI akan menghasilkan yang keputusan yang baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Menteri.